بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan lagi kata padanya su'ila, adakah diambil akan seorang dengan hajiz dan khatir dan hadithin nafs walham walazm atau tiada, dan ta'rif tiap-tiap satunya daripada yang demikian itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala muka surat 15 baris yang ke-7 daripada atas. Dan lagi kata padanya pada maknanya Syekh, makna kita Syekh Ahmad Ramli Kabir, su'ila ditanya, adakah diambil, yakni diambil tindakan, diambil salah, makna yukhadhu, adakah diambil tindakan ataupun diambil salah oleh Allah Subhanahu wa taala akan seorang itu dengan hajiz. Hajizin makna hajiz. Tu kalau khatir lepas pada tu khatir. Jadi hajiz tu bawah pada khatir. Jadi biasa-biasanya kita duk terjemah khatir tu makna lintasan hati. Jadi nak terjemah bahasa Melayu ni hajiz. Kalau dalam kitab Imam Ghazali tak ada ni perkataan hajizun, hajiz. Ini nak kata gap dia silauan hati, kan tu bahasa Melayu kita ni, silauan hati ataupun bisikkan hati. Jadi maknanya ma'arada 'alal qalb, bagai yang datang di atas hati, yang paling nipis, paling ringan. Itu makna hajiz. Lepas pada hajiz tu, itu mengikut tertib tu. Mengikut tertib kekuatan dia ni, kekuatan benda yang datang tu kepada hati ni, dari sudut melekat tak melekat di hati tu, kesan dia kepada hati. Mana hajiz, tu paling lekeh, paling rengeh. Dan khatir itu dibicarakan oleh Imam Ghazali panjang lebar dan secara detailnya dalam Minhaj umpamanya, dan juga Ihya Ulumuddin. Jadi khatir mana khatara, benda yang melintas. Khatir hati makna lintasan hati. Lah telitah, lah makna telitah tu, telitah, benda telitah ni. Dan adakah diambil tindakan dengan sebab ada hajiz dalam hati kita nak buat kejahatan. Tu ada dalam hati kita khatir, mari telitah nak buat jahat, nak buat maksiat. Jadi berdosa dah kada. Tu. Dan hadis nafsi, kata-kata hati dia lebih kuat lagi. Perkataan hati kita duk kecek dalam hati. Kita duk kecek ni dia panggil kita mewujudkan satu diri lagi di dalam diri kita, dalam diri kita ni. Maka kita khitab kepada diri kita ni. Monek ni sedap ni. Itu kita duk kecek dengan diri kita ni. Tu makna hadithun nafs. Walham, alham itu dah masuk dalam hadis Nabi. Alham itu makna cita-cita. Cita-cita itu dah kuat dah sikit. Dia kuat tu. Dan wal azm, tu azam. Azam, makna azam ni makna nekad putus hati. Azam ni makna putus, sipur ke mahkamah. Itu sama dengan i'tiqad. Azam. Tu.
Jadi inilah tempat yang duk jadi kebuntuan sekian lama para ilmu ulama tentang ahwalil qalbi perangai hati. Mana perangai itu maknanya merujuk kepada kedatangan benda-benda yang datang kepada hati itu, yang dipanggil sebagai hajis, mana dipanggil sebagai khatir, hadis nafsi, alham dan juga al-azm. Tu. Jadi adakah semua ni diambil salih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan takrif definisi bagi tiap-tiap satunya gapo dia kena bagi dulu Jadi maknanya tu ambil salih ke tak? Sebab di sana ada dua kumpulan nas. Mana ada jama'atan nasi, makna jama'atan nas maksudnya ada dua jamaah nas. Bila kita sebut jamaah makna bukan solah Ada satu kumpulan nas yang menunjukkan bahasanya apa yang berlaku dalam hati kita ni Tuhan tak ambil salah lagi. Tetapi ada satu nas yang lain, kumpulan nas yang lain, bahasanya apa yang berlaku dalam hati kita itu itu diambil salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang Allah Taala ambil salah, ambil kira. Makna diperkirakan, dihisab. Antaranya di antaranya masyhur yang setengah daripada wirid, kita mengatik wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan seandainya kamu menzahirkan apa yang ada dalam dada kamu, dalam hati kamu, maksudnya kita realisasikan dia, makna kita bertindak dengan anggota apa yang kita ingin dalam hati kita itu. Au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan dia, yuhasibukum bihillah. Allah Taala akan mengira akan kamu dengan sebab ma yukhfi itu. Bermakna bagi dalam hati ini Tuhan ambil kira. Tetapi ada suatu hadis yang sangat masyhur juga yang disebut idza ahamma, mana idza hamma, apabila bercita-cita seorang tu nak buat kebaikan, kalau dia tak jadi nak buat, mana dia dapat satu pahala, kalau dia jadi buat dia dapat dua pahala. Dan bila dia dia ada cita-cita nak buat kejahatan, jadi bila dia tak jadi buat, dia dapat satu pahala. Tu. Dan kalau dia tak jadi dia tak jadi buat, dia tak jadi buat makna dapat. Kalau dia buat makna baru berdosa. Tu. Jadi kalau dia tak dia buat, dia ada dalam hati dia tapi dia tak buat, akhirnya dia tak berdosa. Itu mengikut hadis ni. Jadi apa dia itu berlaku? Dia panggil tanakud. Tanakut lah. Dia bukan di antara dua ni saja, bahkan jamaah. Ada beberapa nas, baik Quran ataupun hadis. Satu kumpulan lagi, apa saja yang berlaku di hati, makna kita diambil kira. Dan seumpama yang diambil kiranya ialah seperti hadis Nabi yang dalam Jawahir Bukhari baru ni pun kita belajar, dalam Jami' Sahih Bukhari ada lah. Dalam panggil apa nama tu? Apa nama kita belajar Mukhtasar Bukhari juga tu mana? Kita agak Abi Jamrah. Abi Jamrah pun ada. Nabi kata apabila bertemu orang Islam dengan tangan mereka dua-dua sama ada pedang maka al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang kena bunuh dalam neraka berlaku. Jadi hak yang membunuh tu tak apalah. Hak yang kena bunuh tu hak garu kepalanya. Ma balul maqtul. Apa hal maqtul kena bunuh juga. Tu. Masuk neraka juga. Hak membunuh kena bunuh masuk neraka. Itu pelik ke tak pelik? Tak pelik. Tidak ajib. Yang kena bunuh tu masuk neraka kok mana pula ma balul maqtul. Nabi kata orang yang kena bunuh tu dia pun juga nak membunuh sahib dia, makna ketakan dia. Tapi kerana nasib ataupun panda, makna bisa ataupun cekak hak yang membunuh. Jadi kalaulah dia lebih cekak dan dia bernasib baik, mana dia yang membunuh. Jadi maknanya apa cita-cita dalam hati dia tu nak bunuh. Hak orang kena bunuh pun dia makna cita-cita nak bunuh juga yang membunuh tu. Jadi maksudnya dia masuk neraka li aisyai li ajli aisyai, mana dia kerana gapo? Kerana cita-cita dia nak bunuh tu. Dia masuk neraka. Bukan kerana perbuatan membunuh, sebab dia tidak membunuh, maka dia kena bunuh. Tu. Menunjukkan apa yang berlaku dalam hati itu maksudnya maknanya diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali dia hadis tu tak ada. Imam Ghazali dia sebut ahwal qalbi ada 4 saja. Dalam minhaj dia yang pertama khatir, daripada khatir dia pergi kepada mailun makna muyul. Muyul. Tapi sini tak ada sebut mail. Kemudian yang ketiga i'tiqad, dan yang keempatnya ialah niat. Tu. Maka dua yang pertama itu tidak diambil salah.
Itu kata Imam Ghazali. Dua yang terakhir itu yang diambil salah. Maksudnya kalau i'tiqad nak buat kejahatan ataupun niat nak buat kejahatan, walaupun tak jadi, dia tak jadi buat tu, dia fihi tafsil, ada tafsil dulu. Apa dia tafsil? Kalau dah sampai peringkat i'tiqad, atau sampai peringkat niat, kalau tak jadi nak buat maksiat, maka tengok ba'is dia, perkara yang menyebabkan terhalang dia buat maksiat tu apa dia? Yakni pancik motor, tak ada siapa tempat nak buat maksiat, maka dia berdosa juga. Ataupun dia berhenti tengah jalan, dia mari mikir, tak berbalai ni. Maknanya dia mujahadah, lalu dia turn balik. Bukan saja tak berdosa, bahkan dia dapat satu pahala. Berimbalan dengan apa dia? Muqabalah dengan apa? Muqabalah dengan mujahadah dia. Dia tak jadi buat tu. Jadi situ ditilik. Jadi dua yang pertama, apa dia? Khatir, ini Imam Ghazali dulu. Sebelum kita pergi kepada jawapan mu'alif kita, rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali mana? Khatir dengan mail itu masuk dalam apa? Ma la taqata lana bih. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk situ. Tuhan tidak orang panggil taklifkan dengan apa yang kita tidak mampu. Jadi masuk dalam mala taqah. Kita tak ada tokoh. Jadi bahasa Melayu tokoh ambil daripada ni berkali-kali ni. Tidak ada tokoh, tak ada kemampuan, tidak ada daya. Tokoh sana, tu mana orang ada kemampuan, ada kemahiran tertentu, dia panggil tokoh. Itu kita minta maaf. Tabik dululah dengan tululah, janganlah ambil salah dengan semala tokoh ta'ala nabi. Bahawa yang kami tidak ada tokoh baginya. Dan Allah Ta'ala tahu apa barang hok kita mampu, apa barang hok kita tak mampu. Tiap-tiap benda hok Tuhan suruh kita buat tu, jawab dia, kita mampu buat. Cuma kita tak sanggup buat. Bukan tak mampu buat, tak sanggup buat. Tu. Barang hok Tuhan suruh tinggal tu bermaknanya kita mampu tinggal. Cuma kita tak sanggup tinggal. Itu saja. Jadi, itu Imam Ghazali. Jadi, dua yang pertama, dia masuk dalam benda yang kita tak ada. Taqatul basyariyah. Lintas hati. Kita tak mampu nak nyohkan dia, nak hambak dia, nak perambak dia, nak dilik dia, tak boleh. Lintasan hati tu maksudnya dia akan sentiasa ada. Satu-satunya anggota kita, kalau hati itu dinisbahkan sebagai anggota yang batin, yang tidak boleh berhak, yang tidak ada masa untuk berhak, dan tidak mampu kita nak, orang panggil nak rehatkan dia. Jadi kalau anggota yang lain tu dia boleh berhak. Mata kita ada kelopak mata, makna telinga kita ada jari boleh sombak. Jadi hati dia terdedah, tak ada penutup dia. Hati ni suatu benda macam makanan yang tidak ditutup dengan saji, tidak ditutup. Dia terdedah, maka khatir akan datang melintasi. Macam makanan yang tidak ditutup ada saja, ladak dan macam-macam lah. Benda ni duduk mari ni, duduk gelewak. Ni duduk mari gelewak. Dia mari telitah lah. Jadi kalau hak ni ambil salah nyanyilah kita ni. Telitah lah. Nama lagi telitah. Khatir itu bukan masuk dalam tokoh kita. Cumanya kita hanya boleh mempersiapkan hati kita tu dengan orang panggil khatir, corak khatir yang datang kepada kita tu macam mana. Itu. Kita nak nafikan khatir itu memang tidak boleh. Jadi hati ni mana al-qalbul mana farigh itu adalah mauhum. Hati yang kosong itu adalah mauhum, benda yang diwahamkan. Bukan hakikat tidak. Mana hati kita boleh kosong? Tak ada. Itu mauhum saja. Bukan fil hakikah. Duduk agapa tu duduk saja belawak duduk atas sofa, duduk angin, duduk saja. Hati mumpah kuah mereka apa ni. Sibuk lebih pada bergapo lagi. Sibuk kalau kita tengok litar jalan raya mana begitu sibuk turun ni. Hati kita tu biung ni. Lebih daripada gap dia kipas helikopter lagi ni. Sibuk macam-macam mari. Duk semaya ni duk depan tu nya mari lagi telitah benda-benda tak terpakai ni. Tu. Jadi kalau itu diambil salah, nyanyolah kita nya. Jadi itu masuk dalam mala taqata lana nabi, maknanya kita tak mampu. Jadi apa daripada khatir dia akan jadi semakin kuat, sifatnya akan jadi semakin dengan sebab kita melayan akan dia. Kita duk layan. Duk tebih layan. Bila kita duk layan khatir sani dia jadi mail, muyul, kecenderungan. Keinginan itu dia. Kemudian kita duk layan lagi dia. Dia akan jadi i'tiqad. Tu sipu kemahkam. Boleh jadi sama dengan azam di sini. Dan niat tu tak ada apa-apa dah lah. Dah begitu sangat hampir dengan perbuatan. Jadi dia boleh sabar kepada i'tiqad niat tu sebab apa? Sebab kita duk layan. Duk layan, duk telitah kita duk layan. Jadi kalau kita tak layan, kita tak mana kita jetik tepi mana tak ada lah benda tu. Tapi saat inilah hati kita. Dan khatir ini dia masdar dia ada pak
Ada pak. Yang pertama daripada Allah Ta'ala secara direct. Daripada Allah Ta'ala ada khatir kebaikan, ada khatir kejahatan. Allah Ta'ala uji. Ada. Apa khatir kejahatan daripada Allah Ta'ala? Bayar cash daripada Allah Ta'ala. Salah satu daripada, dalam kitab Minhaj dia sebut, sesuatu khatir kejahatan yang datang dalam hati kita tu, maksudnya kalau selepas kita buat maksiat, maka kita tergerak lagi nak buat kemaksiatan yang lain pula. Itu daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala orang panggil balah kepada kita. Dengan sebab kita memulakan buat maksiat, maka kita supaya pagi tadi lah kita baca jadi pagi tadi kita baca kitab Penawar Bagi Hati. Percakapan yang benar itu membawa mana yahdi ilal bir. Tuhan tolong kita untuk tolong anggota-anggota lain untuk buat kebaikan. Sebab tu sejak pagi hadis mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata maksudnya setiap pagi anggota-anggota ni dia pakat pergi jumpa kepada lidah. Lidah betul lah. Kalau betul kami pun betul juga. Kalau belok kami pun belok juga. Awak sabit kepada lidah. Dia memang ada makna inna sidqa yahdi ilal bir wa annal birra yahdi ilal jannah. Mana cakap benar itu membawa hidayah, maksudnya kita dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, mana membawa kepada al-birra, buat kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada jannah. Kebalikan daripada innal kadhiba yahdi ilal fujur. Mana kepada kejahatan wal fujur yahdi ila nar. Jadi maknanya kecek, makna betul. Satu lagi makna hati. Hati ni raja. Baik segala anggota tu sebenarnya baik hati. Kalau hati baik, mana anggota pun hak lain pun baik juga. Kalau hati jahat, hak lain anggota lain jahat. Lidah pun juga menjadi faktor penentu kepada kebaikan segala anggota yang lain. Kalau kita berkecek tak molek hak sia-sia saja, maka anggota akan jadi mata pun nak tengok sia-sia, hak tak ada manfaat malayak ni. Jadi kalau lidah betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mata pun akan jadi betul, akan jadi mustaqim. Telinga pun akan jadi, semua akan jadi betul dengan sebab tu penjagaan lidah tu amat penting, dan kerana penyumban orang panggil penyumban kepada dosa yang paling banyak ialah lidah lah. Dan lidah ni dia ada jenama-jenama yang khusus dengan dosa-dosa yang tertentu. Jadi kalau tangan perut ni orang panggil dia tak ada jenama, makan yang haram. Kalau tengok kan mana mata tangan kat curi gitu tu tapi lidah ni ada dosa mengupak, ada dosa mengadu domba, ada dosa orang panggil makna sumpah dusta. Dia banyak nama tu lidah. Nak kata makna lidah adalah salah satu daripada faktor yang menentukan kebaikan ataupun jahatnya maknanya anggota-anggotanya. Jadi maksudnya ialah ayatnya makna kita boleh mempersiapkan hati kita tu untuk khatir yang warna macam mana, hitam ke putih. Dah kita duduk biasa dengan hitam, duduk mari terlintas dalam hati kita. Kita bangun tidur bangun tidur mula-mula terlintas dalam hati kita, apa dia? Hitam sama-sama. Duk berat sebab jadi itu menyusahkan kita lah. Tetapi kalau kita membiasakan dengan yang putih, yang jernih, dia duduk mari benar. Bangun dan sedar daripada tidur, mengucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala, dan kemudian bertanya, Tuhan suruh gapo aku hari ni? Ni gapo dia ni Tuhan suruh tu. Itu sifat seorang hamba yang menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, kita kembali kepada kitab ini dengan rupa soalan yang telah kita bacakan tadi. Maka dijawabnya dengan bahawasanya tiada diambil, maksudnya tidak diambil salah. Maknanya tidak diambil tindakan, tiada disurat dosanya atas orang yang mukallaf sabab hajiz. Itu silawan hati yang lebih nipis daripada khatir lagi. Dia mari gitu ni kita duk layan dia mari terlintas kita duk layan dia tu. So kita duk layan macam kita nak tidur bila kita mula duk koyak duk fikir benda-benda dia payahlah akhirnya jadi tak jendera nak tidur tu. Duk fikir fikir tu maksudnya sebelum daripada fikir tu dia ada orang panggil lah, dia duk mari layan tu mari terlintas lah. Apa yang terlintas itu pastinya apa yang kita pernah lihat dan apa yang kita pernah dengar. Tu. Jadi kalau kita tak biasa tengok, tak biasa dengar, dia tak akan terlintas dalam hati. Hati tidak mampu untuk nak menggambarkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar. Hati tak boleh nak buat gambar, tak boleh nak buat rupa. Sebab tu tak boleh nak gambarkan Allah Ta'ala tu macam mana. Sebab tidak ada bandingnya Allah Ta'ala ni. Nak kita nak macam mana nak taswirkan zat Allah Ta'ala tu macam mana, tak boleh sebab tak ada bandingnya. Tu. Dan tiada dengan khatir pun tak ambil salah juga. Cuma salah kitanya kita beri perhatian kepada benda ni, dia akan semakin kuat sifatnya akan semakin mantap.
semakin rasikhah. Sebagaimana tumbuhan yang kita biarkan dia itu, maknanya orang panggil akarnya semakin dalam, semakin menunjang ke dalam bumi, akhirnya dia jadi kuat lah. Tu. Dan tiada dengan hadis nafsi pun tak juga. Kata-kata hati yang bermain dalam hati kita pun tidak juga. Bermakna itu apa tu? Masuk dalam la wus'aha, tak ada. Mana la taqata lana, mana bagai yang tidak masuk dalam taqah kita. Dan tiada dengan ham cita-cita. Ya cuma boleh jadilah di sana berlaku ikhtilaf dari segi definisi setiap istilah itu. Tu. Jadi Imam Ghazali saat ni dia tak ada sebut ham, dia sebutnya maknanya khatir, mail, i'tiqad dan juga niat. Tu kita kena tatbiklah pula istilah ulama tu boleh jadi persamaannya di mana. Tu. Dengan ham pun tidak juga. Ham tu diterjemah hadis masyhur tu. Idza hamma ahadukum, maknanya itu dengan cita-cita. Tu. Cita-cita. Jadi hak tu kalau orang kata cita-cita ni dia kuat, itu masalah bahasa sajalah. Tu. Sebab masalah tarjumah tu satu isu yang lain pula ni. Adakah tarjumah kita daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu itu makna tepat ke tidak? Situlah pula tu tengoklah kepada orang panggil kemampuan bahasa tu pula. Kosakatanya secara mana jadi sudah terbukti sebenarnya banyak kata-kata dalam bahasa Arab itu tidak mampu diterjemahkan sehingga kan perkataannya sama diulangkan. Contohnya misal kita kata taslim, apa diterjemahkan? Menyerah. Tawakal, terjemah dia apa? Menyerah. Tafwid, menyerah. Jadi apa beza? Sedangkan tiga perkara ini adalah berbeza. Tafwid ialah menyerah lagu mana? Dalam bab apa? Isu yang macam mana? Tu nak faham wakil dia pula kau panggil tu maknanya orang panggil kita terjemah tu bab apa terjemah menyerah belaka sebab tak ada lah perkataan nak beza, nak tafriqkan perkataan untuk terjemah tu penting juga tapi manakala dah bila orang panggil kita tak jumpa tu dalam bahasa Melayu kita ada pasrah ni pun dia lebih kurang orang panggil terserah kepada tu perlu dihalusi bahasa lah dari segi orang panggil makna bahasa. Dan diambil dengan dia azam, diambil dengan dia dengan seorang tu. Maksudnya diambil tindakan dikirakan bersalah dengan azam. Azam itu ialah nekat, makna putus. Tu. Azam, maka makna hadis itu ini definisi dia. Setiap satu makna takrif. Hadis barang yang datang pada hati. Benda hak mari dalam hati kita tu. Dan makna hati itu barang yang berlaku pada nafsu. Pada orang panggil, pada peringkat orang panggil dibezakan hati itu dengan nafsu. Tapi kenyataannya sungguh daripada Imam Ghazali sendiri akhirnya menjadikan bahasanya nafsu, hati, akal, roh itu sebenarnya ialah kita lah. Hakikatul insaniyah. Tu. Cuma tasmiyahnya tu berbeza itu mengikut mafhum yang berbeza. Masodaknya satu, wahid. Tapi dia punya tasmiyahnya mana mafhum dia berbeza. Macam kita kata air tahur atau mutahhir dengan air mutlaq. Mudah tolak je. Tapi mafhum dia berbeza. Mafhum air mutlaq ialah air yang tidak diqaid dengan qaid yang lazim. Air mutahhir ataupun air tahur ialah air yang suci lagi pula ada power, ada kuah untuk menyucikan. Sama ada hadas ataupun najis. Hak mana? Hak tolak, hak dalam beledi tu. Hak tolaklah bagainya. Cuma dengan iktibar, dengan iktibar apa panggil mafhum. Mafhum tu maksudnya makna dia. Tu saja yang berbeza. Jadi maknanya saat ni dia kata kalau hadis ni, hadis benda hak datang pada hati. Dan khatir itu barang yang berlaku pada nafsu. Tu. Jadi hak tu kita kena mendapat keterangan pula mana hati, mana nafsu. Tu. Jadi sini dia tak bercara dah. Tu. Kemudian daripada datang padanya pada hati. Maknanya datang maksudnya ialah itu peringkat tertib dia susun dah. Yang ni mula-mula tu hajiz. Benda-benda mula-mula mari tu makna hajiz. Kemudian barulah khatir. Tu. Dan makna hadis nafsi pergi datang fikiran. Duk pergi datang makna tidak tetap lah. Tu makna pergi mari aku duk atas kuda dengan lah. Yalah aku tahu lah mana menggelisah. Memang tak mana orang panggil tak diamnya anggota tu sebenarnya tak diam hati tu tak tenang tu. Yang duk morih lah ke dia munggu begini dia duk dalam wak nak beranak bukan mung jadi dia duk gelisah munggu anak pertama ni. Jadi tak tetap dalam hati kita duk mari tu duk kata-kata hati.
adakah dikerjakan akan dia atau tiada. Tidak putus lagi. Tidak putus. Dan makna ham itu qasa akan mengerjakan dia. Ada qasa dah untuk mengerjakan. Maksudnya bukanlah makna sudah putus dah, tapi walaupun putus tapi benda tu maknanya tidak kuat. Tu. Dia keinginan kita ni keinginan kita tu makna dia ada orang panggil lemah, keinginan tu lemah. Dah ada keinginan yang sangat kuat. Kalau dah keinginan sangat kuat, maka jangan dihalang akan dia. Kalau keinginan tu lemah, tak usah suruh dah. Nyo tanya boleh nak bin ke tak sih? Tak sabri ke tak sih bin ni. Nak bin ni belaka. Tapi kalau dia melihat keutamaannya pada masa tu dia pelajaran dia. Dia tu tengah belajar. Jadi dia baru saja belajar ni. Duk gelewak nak suruh bin ni dah. Dia maknanya memang ada siapa dia tak tanyalah nak bin ke tak sih bin ni. Ada orang tua macam kita duduk sekolah. Tanya mung awet tak sih bin ni? Tanya boleh benda lah gitu. Cuma keinginan itu kuat tak kuat tu. Jadi ketika dia dah sangat kuat keinginan ni macam air lah. Ingin dalam bahasa Melayu, ingin dia sama dengan angin. Ingin itu sama dengan angin dah. Dia bergerak. Bila dah dia terlampau kuat, tak payah halal. Jadi hari tu makna suruh, tak say hak ning lari bukan tak kena. Mahaya tak kena lari pun mungkin dia duduk nok jadi maksudnya keinginan kita tu sebelum daripada jadi besar. Tu. Jadi keinginan kita tu kepada kebaikan, kepada kejahatan. Keinginan kepada kejahatan itu makna molek lah. Syahwat kita keinginan kepada syahwat. Dia syahwat ini telah diitlaqkan maknanya ghalabahnya di atas kejahatan. Semata-mata syahwat itu maksudnya keinginan. Keinginan kepada kebaikan itu makna molek. Tetapi ala sabila ghalabah, begitulah yang berlaku pada adat kebiasaannya. Mana dalam apa-apa bidang pun dia ada sesuatu benda itu sudah ditaglibkan. Istilah itu untuk sesuatu benda yang negatif ataupun yang positif. Jadi mana bila sebut kata syahwah, mana ghalib-ghalibnya ialah syahwat kepada kejahatan. Tetapi di sana ada juga kadang-kadang benda yang bukan orang panggil disalahgunakan oleh orang. Seperti kita kata ilham. Ilham itu adalah orang panggil cetusan yang berlaku dalam hati kita daripada malaikat mulhim. Lagi malaikat yang memberi ilham. Tapi orang boleh saja berkata bahasanya dia dapat ilham melakukan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak betul lah. Sama juga dengan istiqamah. Istiqamah makna tetap di atas melakukan perkara yang baik. Alih-alih budak-budak dia buat kecek, buat sahib kecek. Dia mau istiqamah duk buat benda maksiat. Satu benda maksiat tu dia kata istiqamah. Jadi itu tidak kena lah istilah itu tak kena parking orang panggil Jadi suatu. Tapi macam syahwat ini dia berlaku ala sabilil ghalabah, atas jalan taglib. Bila sebut kata syahwat maknanya syahwat kepada kejahatan. Tu. Jadi keinginan kita kepada sesuatu kebaikan ataupun orang panggil kejahatan itu dia bermula dengan kecil, sedikit, nipis. Bagi nipis keinginan yang sedikit. Nak semaya jemaah, nak belajar, tapi nak dia tu, ingin dia tu kecil, maka perlu dibantu oleh orang lain. Orang ajak. Sebab tu kena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kena berdakwah. Sebab maknanya orang tak buat lagi kebaikan, bukan makna dia tak sing. Cuma keinginan dia untuk melakukan kebaikan, nak belajar ke, nak semaya berjemaah ke, apa tu terlalu kecil. Maka perlu ada desakan-desakan, mana faktor-faktor yang mendesak dia. Yakni bi'ah, pergaulan dia dengan orang-orang yang soleh. Mana orang panggil latar belakang keluarga. Itu menjadi di antaranya. Jadi keluarga dia tu daripada orang tak mak ayah tak semaya be itu satu persen orang panggil bi'ah yang menyebabkan dia jadi jauh daripada agama Islam. Tetapi bila dia berjumpa dengan orang-orang saleh, mana sahabat-sahabat dia tepat, dia belajar itu akhirnya dia jadi orang berjuruh tu. Jadi maksudnya orang nak buat kebaikan itu maksudnya dia tak jadi nak buat. Sebab tu dia ada banyak kekangan-kekangan, hambatan-hambatan. Orang yang tak melakukan antaranya dia antara hok paling lekeh, paling nipis, paling debek, paling qadi yang bermakna orang tu iman dia juga qadi debek Ia ada iradatur rahah, nak kepada berhak santai-santai, nak manjakan diri. Bukan apa-apa pun. Sebabnya yalah dikala kita sibuk kita buat alasan kata sibuk, tak ada masa Tetapi suatu ketika misalnya sekarang orang dah banyak dah boleh buat kerja boleh cari rezeki suatu masa dulu tahun lepas mula-mula PKP begitu ramai orang tak boleh buat kerja jadi kalau selama kini kita memberi alasan sibuk
Bila dah tak ada buat kerja duduk rumah, apa lagi yang sibuknya ni? Tak ada. Jadi tak buat juga. Dengan serengeh-rengeh, semudah-mudah ibadat pun tak buat. Sebab bila seorang itu tidak ahliyah, bila seorang itu tidak ahliyah, makna tidak menjadi ahli bagi satu perkara, walaupun dia ada peluang untuk dia tak akan buat. Seperti kita kata orang tua, ni orang tua dulu makna dia lebih tak cara belajar agama ni. Bila dia tua tu, ayo ni rugi tak ayo duk gini ni. Tak baca Quran, tak reti, tak reti. Tak apalah berzikir. Dia berzikir mudah lagu mana berzikir pun dia tak tahu. Kalau berzikir dia retilah ni. Zikir dia tahu apa tak tahu ataupun dia tak biasa. Bila kita tak biasa, kita tak akan buat. Baca qul huwallah tak boleh qul huwallah. Ataupun berzikir dengan zikir subhanallah ni. Dia bukan ahli, dia tak jadi. Benda yang paling mudah. Sebab tu kita kena jadikan kita ni ahli. Sebab itu dalam hadis dalam kitab Tajribu Atrafil Hadis menyebut maksudnya ahli ma'ruf fid dunya ialah ahli ma'ruf fil akhirah. Makna orang yang ahli ma'ruf, ahli ni ahli semaya jemaah, maksudnya sama-sama lah. Kalau duduk cerita-cerita orang tak boleh panggil ahli lah. Ahli ni suatu orang yang melibatkan diri dia secara serius, bertumah dengan satu perkara. Jadi ahli ma'ruf dunia ialah ahli ma'ruf di akhirat. Begitu juga ahli mungkar, maknanya ahli yang orang panggil tidak, makna ahli mungkar di akhirat ke mana juga ialah ahli mungkar di atas dunia. Ahli ma'ruf dunia ni dipanggil apa? Darul iktisab, negeri untuk buat kerja. Jadi bila sebut kata ahli ma'ruf, orang yang menjadi ahli kepada buat ma'ruf. Ahli ma'ruf akhirat ni apa dia? Darul jaza, negeri balasan. Ahli ma'ruf akhirat apa dia? Orang yang ahli bagi terima ma'ruf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau atas dunia ni ahli ma'ruf, ahli yang buat ma'ruf di atas dunia. Akhirat ahli yang terima, orang panggil. Mana akhirat terima, atas dunia ni buat ni. Tu. Jadi maknanya itu maknanya azam. Azam ni dah orang panggil nekat. Itu maknanya mengerjakan dia, dan makna azam itu diputuskan kosak perbuatnya. Tapi mengikut kenyataan di atas tu maksudnya azam tu mana? Azam. Padanya ham tak ada. Ham dia tak ada ayat ni. Ham dia tak ada. Ada ham kosak mengerjakan. Dan makna azam itu diputuskan. Tu kosak, hanya kosak saja. Hak ni azam tu makna putus, kosak perbuatnya. Putus tu maknanya bila kita kata putus, buat keputusan. Bahasa Melayu kita makna buat keputusan. Putus ni maknanya tak itu dah lah. Tak bergonjel dah lah. Tu. Tak boleh nak agih dah lah. Tu. Ini mengikut kenyataan dia, maksudnya yang diambil salah hanya ialah azam saja. Saat ni. Qala musannifur rahimahullah ta'ala, dan lagi katanya, Soila katanya di dalam kitab Syekh Ahmad Ramli Kabir. Soila ditanya, jika berkata seorang dengan soreh lafaznya, perkataan yang sangat jelas makna dia. Sangat jelas maknanya, dengan tak payah bertakwil makwil dan tidak ada ihtimal makna yang lain. Itu makna soreh. Tidak ada ihtimal makna yang lain. Itu makna soreh. Kalau bercerai, aku ceram, tak ada dah takwil. Mana tak ada dah ihtimal makna lain. Tu. Kita dua ni tak boleh dah duduk sekali. Tu ada makna, beberapa makna. Tidak soreh nah. Kita ni kena berpisah dah. Kok mana pula ni? Apa buah habis nak cerai dengan kita ni? Kita baik ni. Jalan. Moga ni habis kena tukar ke gumus ni. Jadi tak boleh nak duduk sekali. Jadi kalau nak balik hari, pergi balik hari nyanyo kabel ni. Belum subuh lagi tolak dah. Siapa-siapa iso dah nyanyo, tak boleh nak buat gapo juga ni. Biarlah kira gini habis duduk gua Moses seminggu. Orang panggil habis balik ni. Tak apa dah 2 malam pun jadi dah ni. Tu. Ingat kau habis. Tu maknanya lafaz yang ada ihtimal makna yang lain daripada makna. Tu. Yang dimaksudkan asal tu. Dia kata tiada aku ahmadullah. Tu. Mana tiada aku puji Allah Taala. Dia kata dengan soreh lagu, tiada aku ahmadullah Ta'ala. Makna aku tak puji Allah Ta'ala melainkan atas kesukaan. Benda-benda nikmat, benda kesukaan. Tiada atas darra. Atas orang panggil darra maknanya kesusahan, dan atas sehat, tiada atas sakit. Dia kata, dia sebut mana-mana begitu. Aku nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas mana kerana sihat, tidak di atas sakit. Jadi pada dasarnya untuk orang awam memanglah begitu sebenarnya.
Maksudnya yang dipuji itu ialah kerana kita mendapat nikmat. Jadi kalau dah orang panggil kena musibah, kesusahan itu makna kita istirja, dengan mana kita mengucapkan lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu Jadi sekarang dia kata aku tak puji Allah Taala melainkan atas kesukaan dan juga sihat. Kalau atas darak tak puji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun atas sakit. Dan kita diajarkan makna bersyukur alhamdulillah ala kulli halin wa li kulli halin. Tu. Dia atas nikmat tiada atas kepayahan. Dia hujah dia hujah dianya ialah hujahnya seorang sana. Pada yang demikian itu gap dia bahawasanya ia berkata seorang sana ia berkata aku bukan ahli bagi demikian makom itu kenalah ke dia aku tak siapa makom tu. Makom lagu mana? Bala musibah itu sebenarnya nikmat. Itu dalam kitab Minhaj sekali lagi akhir kitab dia kemuncak dia berbicara sebenarnya mana musibah. Sebab dalam hadis misalnya banyak kalau kita nak titipkan antaranya idza ahaballahu 'abdan ibtalah, apabila Allah Taala saya bagi seorang hamba itu Allah Taala balakan dia. Dan kita melihat para kekasih Allah Taala, siapa dia orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Rasul Nabi kata asyaddun nasi bala'an ialah al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maknanya ini jadi satu kaedah, orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang diuji makna kena musibah kena bala, maksudnya dia tu orang panggil diberikan kelebihan sebagaimana kelebihan yang Allah Taala beri kepada kekasih-kekasihnya. Bermakna kita tu Tuhan pilih untuk menjadi kekasih min asfiyaihi. Jadi bagi mereka ini musibah-musibah itu dilihat sebagai nikmat. Tidak nikmat macam mana dari segi perkiraan yang paling mudah sekalipun gap dia. Masa mana orang baca Yasin, baca apa nama ayat kursi sibuk baca Yasin buat apa? Moga dah agak kali pertama naik kapal terbang tepuh awal. Gonjang gegah-gegah baca Yasin dalam hari takut kelak sore Allah tak berhenti gaduh baca sepanjang jalan tu lah ni kalau jamiah dulu rumah Hana ni duduk di luar. Tu depan tu rumah tu jadi sepanjang jalan daripada masjid atau belasah tu sampai ke sini tu rok tepi kiri kanan hanya kalau nisbah kepada budak berani kalau gijal sore tu berani lah panggil jadi nak ayatnya kalau zaman-zaman dulu banyaklah bila jalan ada gelak sore nak lalu tak berhenti gaduh baca ayat kursi. Bila kita rasa kita ni berhadapan dengan ancaman kita nak ke Allah Subhanahu Wa Taala jadi misalnya kalau kena kafir wan iyadabillah kita tak mahu masa tu boleh jadi taksir kecek dengan orang dah lah memang nak kecek tak boleh mana tadi orang panggil seorang bukan kecek jadi kalau orang tu tahu bahasanya dia akan mati dalam seminggu lagi atau sebulan lagi dia dah tak mahu, dah tak ada selera dah nak berkecek dengan orang dia masyhurkan diri dia kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak tahu nak mati mana, misalnya kita sakit dengan penyakit-penyakit yang dianggapkan boleh membunuh sabab kepada jadi mati sudah tentu dah kita tidak akan mensia-siakan waktu kita dan kita sangat berhajat. Dan ketika itulah makna zahirnya sifat yang menjadikan kita paling dekat kepada Allah Taala, itulah sifat abdiyah kita sifat abdiyah kita kepada al-iftiqar wal ittirar. Itulah dia panggil nadi perhubungan kita dengan Allah Taala. Yang menjadikan orang panggil kita sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah itulah. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala. Masa bila sifat ini paling orang panggil mantap dalam diri kita? Masa kita lemah. Masa kita ni tidak ada kelebihan. Mana bahawa kita nak kepada Allah. Kalau kita boleh sandarkan kepada makhluk, jadi sandar kepada obat, sandar kepada doktor, tak apa, kalau ada doktor peribad mana hebat Jadi kita kurang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang ajak tak lepas semaya hajat, habis ikhtiar. Habis ikhtiar sakit tak sembuh-sembuh. Habis ikhtiar makna doktor, tok bomo. Makna doktor dulu makna klinik, hospital habis bomo. Setengah orang dia mendahulukan bomo, setengah orang mendahulukan hospital, klinik, doktor. Bila dah tak jalan baguslah, dulu dia tak minat kepada bomo. Pergi ke bomo juga. Bila dah tak cakap sia-sia, tak sembuh-sembuh penyakit dia, barulah nak ke Tuhan. Baru rasa kena minta dengan Tuhan tu. Jadi tidakkah itu baik?
Yang akhirnya manusia rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kita mau ni pun kalau sakit kuat sikit nak mati dah. Nak mati dah manja kita lah ni. Nak mati dah lah ni. Jadi sifat iftiqar kita tu paling sangat mantap apabila kita dalam keadaan cemas dan terancam, khususnya ancaman nyawa. Tu. Jadi dengan sebab itu makna bagi mereka ini orang yang ahli maqam ini bagi mereka mereka mengucapkan alhamdulillah kena musibah molek berlaku itu ano accident molek berlaku tu salah seorang daripada guru Anas sendiri dia tu molek berlaku dia tak duk berkecek banyak duk mengajar jadi mana orang apa saja molek payahlah nak menyalahkan orang ni molek lagi mana pula anak tak dengar kata bila asin dengan bahagulah dia tu kat apa tu molek lah itu maknanya orang panggil bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni cek nak mecak mulut dulu ni tu mecak mulut merung gi Mekah tu gak duk merung tak kena begitu tak kena beganing ada saja yang tak kena ialah perbuatan orang tapi kita kena ingat Allah Taala padah kita jemput kita gi Mekah tu untuk gapo dia Allah Taala nak uji Allah Ta'ala nak ajar kita, nak tarbiyah kita di sana tapi oleh kerana kita ni tak tahu gi berjadah begitu saja tak belajar apatah lagi kalau gitu bukanlah kerana orang panggil persiapan dan kerana hajat memang nak gi lepas tu gi gua kota menteri duduk sebilik dengan kita maka banyaklah perkara-perkara yang sumban berlaku kepada dia sebab dia tidak ikuti dia panggil kepada dia kursus haji dia gitu lolo daripada Sabah menteri Sabah atau makna orang dia dengan tidak ada persiapan jadi banyaklah persiapan nama ilmu tentang manasikil haji. Kemudian kita kena juga buat persiapan mengetahui ahwal di sana, situasi di sana tu macam mana. Kita tahu langsung sebab kita nak pergi Mekah tu kalau orang hok mari hok sudah dah pergi Mekah mari duk duk mari jumpa mata maknanya duk kena banyak ke sabar duk nasihat macam-macam duk ayat kata Mekah orang Arab perangai lagu mana sibuk dia duk ayat jadi kita sudah ada maklumat awal kita pun bila berlaku benda yang dia kata betul sungguh ni siapa mina cegak gini telefon ke menteri selalu menteri ni dia terkejut bila pergi ke Mina tu duduk dalam kemah setiap satu kumpulan ada 10 orang tu berteluh untuk nak balik tubuh begitu je dia ingat kau serupa duduk di Mekah di maktab di hotel macam mana dia telefon mana katil dia kata telefon kepada menteri atas dia pergi Mekah tu orang pakat kelih dia kata peliklah dia ni nak kau tak tahu kau sekarang jadi sedangkan makna orang-orang yang sudah mendapat maklumat awal dia tahulah Mina ni lah ke mana suasananya ialah pada Arafah tu duduk sementara je hingga Mina ni sampai 2-3 hari jadi dia tak boleh nak terima kenyataan itu sebab dia tidak ada maklumat awal jadi Allah Ta'ala panggil dia umrah dengan haji ni ialah untuk mentarbiah diri kita untuk jadi sayang kepada Islam dan juga umat Islam. Dia haji dengan umrah ni supaya kita belajar sejarah lah. Tu. Ia berbeza makna setiap ibadat ini dia ada orang panggil cara makna cara tarbiah yang berbeza. Ibadah semaya ada perangai dia. Puasa ada perangai dia. Zakat, sedekah ada perangai dia yang boleh membentuk mentarbiah perangai-perangai Islam gitu. Jadi kalau haji dengan umrah dia boleh tarbiah sifat saya kita kepada Islam. Zaman sekarang ni ramai umat Islam tak saya kepada Islam. Tak saya kepada umat Islam. Tak rasa kesian belah kepada umat Islam. Rasa tak kisah pun apa yang berlaku kepada umat Islam ni dalam alam ini maknanya yang ditindas ni yang diganyan tak rasa apa-apa pun sebab apa? Perasaan cinta kepada orang Islam. Itu yang menyebabkan orang panggil jadi suburnya, segarnya ajaran dengki mendengki antara satu sama lain. Ya kerana orang panggil lawan kepada dengki itu ialah nasihat nak kebaikan kepada orang Islam yang lain. Asas dia ialah ajaran kasih sayang. Ajaran kasih sayang telah ditinggalkan. Menyebabkan kita tu dah orang panggil jadi dah orang panggil sibuk dengan duk berdeki dengan sama-sama orang Islam. Jadi dengan sebab tu makna macam mana nak memupukkan sifat kasih sayang Allah Ta'ala sediakan makna ibadat haji, umrah dan saya kepada agama Islam. Islam bermula dengan keadaan orang panggil segala kepayahan. Umat Islam makna kerana
haji itu menuntut kita mengimbau kembali sejarah Nabi Ibrahim AS. Ya, Nabi Ibrahim AS itu adalah model, dia panggil model uswah kepada Muslim. Muslim Islam ialah al-Islam bimakna al-bidayah ialah al-istislam. Al-Islam bimakna al-bidayah ialah dengan makna al-istislam, menyerah diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan al-Islam bimakna nihayah dengan makna as-salamah. Bila kita serah diri kita kepada Allah Ta'ala, selamatlah. Dengan sebab itu Nabi bagaimana menyeru manusia, aslim taslam. Mu masuk Islam, mu serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mu selamat. Nah, aslim dengan makna Islam di peringkat bidayah. Kita serah dulu, serah diri kepada Allah Taala bagaimana? Mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak berdalih-dalih, itu makna Islam. Jadi Islam itu dengan makna al-istislam. Diri kita ni ialah untuk Allah Taala zahir dan batin. Mana zahir dan batin? Mata kita untuk Allah Taala, itu mana lillahi rabbil alamin. Aku peruntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga macam mana lidah untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kita berkecek Allah Taala nak kita berkecek gabriya. Mata kita tengok benda hok Tuhan nak kita tengok gabriya. Mana? Ya ni kalamullah Al-Quran. Yang mengarahkan kita melihat, bercakap. Hak tu hak zahir, hak batin. Hak batin pemikiran kita mikir. Kita mikir supaya Allah Ta'ala suruh kita mikir gabriya. Dan Allah Ta'ala izinkan kita berfikir. Perasaan kita dengan macam-macam tanawuk. Perasaan mana benci, marah, orang panggil kasih, cinta, rindu. Kasih kita kepada siapa dia? Kepada ahli fiski. Dosa kering-kering. Benci kepada ulama. Tak ada pasal-pasal. Kita guna perasaan kita. Maknanya kita tak serah perasaan kita itu kepada Allah Ta'ala. Sebab kita tidak menurut perintah Allah Ta'ala dalam berperasaan dengan perasaan benci, dengan marah, dengan saya. Kita saya kepada orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya rugi. Dengan sebab itulah maknanya apa saja yang kita miliki dengan bahasa dunianya yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala ini sebenarnya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya itulah maknanya Nabi Ibrahim AS dikhitab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhan Nabi Ibrahim AS khitab kepada Nabi aslim, Islam oleh kamu, maksudnya serah dirimu kepada aku. Lalu qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim AS menyatakan, aku Islam, aku serahkan diri aku bagi Tuhan sekalian alam. Itu dia panggil apa? Iqrar. Sebagaimana kita semaya kita kata Allahu Akbar, itu iqrar. Sebagaimana kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu iqrar, mengaku lidah. Apabila Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu lirabbil alamin, Allah Ta'ala pun uji pengakuan dia. Bagaimana? Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Ibrahim AS bawa anak isteri dia kepada planet Marikh. Bapa planet Marikh. Sebab tidak ada sumber kehidupan di situ. Mana? Mekah lah ni lah. Gap dia sumber kehidupan. Air tak ada. Semut menatai semut pun tak ada. Tak ada. Rupuk apa pun tak ada. Bukan tempat untuk manusia hidup. Pada masa tu. Lalu beradalah di situ beberapa waktu. Begitu dengan bekalan yang terhad. Begitu Nabi Ibrahim AS mundar mandi, gemari. Siti Hajar tanya, Abang nak tinggal kita ke? Nabi Ibrahim tak ada jawab. Tanya 2 kali tak jawab juga. Tanya 3 kali. Maknanya tak jawab mana. Tanya 2 kali, kali ketiga tak tanya dah soalan yang sama. Siti Hajar tanya, adakah ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nabi Ibrahim baru jawab na'am, ya. Sebab apa? Sebab orang tina cerdik. Nama lagi mana isteri Rasulullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Bila cerdik, dia orang panggil, dia mikir. Makna dia, kalau orang tina zaman sekarang ni, dia tanya. Kalau 100 kali tu lelaki tak jawab. 100 kali tu dah dia tanya soalan yang sama. Abang pergi makan kedai bujang mek nak aku. Tak jawab dia tu lelaki ni. Tanya 10 kali tanya tak jawab, tanya lagi. Tu. Ayat kata benoknya ni. Tapi isteri Rasulullah SAW makna dia faham. Maksudnya Nabi Ibrahim tak jawab apa? Maksudnya yalah dah. Dia mikir, dia tentu dia mikir ni, bapa tak jawab ni. Sekala jawab ni. Bermakna yalah dah tu. Maksud, lalu dia tanya, adakah ini perintah Allah Ta'ala? Nabi Ibrahim kata, tak apa dah Tuhan perintah. Itu maksud menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Menyerah diri kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak yang masih kecil, yang masih lagi menyusu. Tempat yang tak ada bekal makan ni. Kalau zaman sekarang isu gap dia, tahu bayi ni. Tu, kalau hok berjuru sikit, dia geletak tangga. Tak payah tangga ke. Dia duduk jauh-jauh, dia hitam. Tengok tu, hok ambil sana ni. Ataupun kalau tahu dalam tu sama, tapi masih lagi tempat yang ada orang panggil manusia, ada orang bercara, ada kehidupan. Ni Nabi Ibrahim nak tinggal anak siri dia Mana dua-dua tu orang panggil kaumnya lemah Di tempat yang tidak ada
perlindungan, dari segi keselamatannya, dari segi keperluannya tak ada ni. Apa seorang Nabi begitu? Jadi tak sepatut. Tapi tak apalah, mungkin Nabi Ibrahim kalau Nabi Muhammad gak, oh sedaplah. Orientalis barat akan mainkan, orang panggil isu ni. Akan jadi isu besar lah tu. Tapi ini berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Apa Nabi Ibrahim buat lagi tu? Kerana perintah Allah Ta'ala bila dah Nabi Ismail tu dah besar, boleh buat kerja sekali, boleh saya dah umur 7-8 tahun nak sembelih pula dah. Tapi itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pas kita orang Islam ni Tuhan suruh apa? Suruh semaya je. Bukan suruh tinggal anak bining Tak semaya, nama dia tak serah diri kepada Allah Ta'ala Mana tidak makna, hakikat makna Islam tu tak ada. Bukan makna dari segi hukum. Dari segi hukum makna tak semaya, tapi selagi mana masih mengakui kefarduan semaya, tidak jadi tertanggap Islam dia Tapi kita berbicara dari sudut makna Islam tu. Di mana makna Islam? Kalau muntak semaya, muntak puasa tak ada. Tak serah dah tu dia bagi. Mundak serah kepada syaitan, nafsu mung tu. Nak kepada anak sebut sani, nak kepada santai-santai, nak mana hok paling debek sekali hambatan menyebab nak kepada merehatkan diri kita tu dia. Jadi itulah maknanya. Dia kata orang yang makom, orang panggil sampai makom ini mana bagi mereka itu makom ikhlas bagi mereka sama je puji dengan keji Jadi bagi mereka musibah itu sebenarnya nikmat lah. Bagi mereka bernikmat-nikmat dengan musibah. Kerana itu menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat abdiyah kita tu akan lebih terangsang dan akan orang panggil zahir. Tu maknanya yang menjadikan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah maknanya dalam semaya tu dikatakan bahasanya mana masa yang kita paling dekat dengan Allah Ta'ala, masa kita sujud. Sebab masa kita sujud itulah dia panggil hay'ah, suatu hay'ah yang sepatutnya boleh orang panggil cokeh segala sifat kehambaan itu jadi zahir. Mana sifat merendah ibtihal, ghayatul ibtihal wa ghayatul mana tadarru'. Mana bila kita sujud tu maksudnya kita letak muka kita di tempat kita penjengat kaki, ialah tanah. Walaupun kapek orang mahal sekalipun sebenarnya layak untuk kaki. Pas kita duduk sembahyang muka tu apa kerja Tuhan menuntut kita buat lagu tu. Yang keduanya ialah mana muka-muka ni anggota hak zahir paling mulia ialah muka lah. Muka yang sebegitu mulia kita sembahan kepada tempat yang kita pijak dengan kaki. Yang keduanya punggung dari segi fiqahnya ke fiqah, punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Punggung ni malaikat hak orang masalah uzur tu lain cerita pula Sedangkan punggung-punggung ni tempat tubik najis dan bukan benda hak kita berbangga. Hak kita bangga ke kepada ini otak antarabangsa ni. Nak rakyat kita ni orang panggil ni bila kita berjaya dengan satu pencapaian nak pelekeh orang pun tunjuk sini juga patu buat pucak putar logik tu kita pelekeh orang. Jadi kepala mesti kena rendah dalam keadaan apa pun paling tidak kepala dengan punggung tu duduk selaras seiring tapi tu hendak biar punggung kita tu lebih tinggi daripada kepala supaya kita dapat mengimbau rasa. Mengimbau rasa kita panggil rasa apa? Rasa hina tu kita nak panggil rasa hina tu biar wujud dalam hati kita. Cara dia nya duk tunggil lagu tu. Tak ada lah satu hay'ah yang menunjukkan kepada ghayatul ibtihal sehingga ghayatul ibtihal makna sehingga menghinakan diri ialah sujud. Adapun ghayatul afrah ialah Ustaz Abdullah. Sehingga suka. Dia pun ada mengajar kita ghayatul afrah liman yuridu al-inkah. Tu. Itulah orang panggil orang yang paling suka yang ada di dalam bilik ni tak lain tak bukan tu. Ni nak ayat sehingga orang panggil rasa hina diri kita rasa tadarruk itu Jadi kalau masih hadir lagi perasaan kita terhadap kelebihan pangkat ke harta tak jadi orang panggil tak jadi. Ubudiah kita tak jadi. Ibadat tu jadi. Ibadat tu hak zahir tu. Tapi enjinnya tak berapa jadilah mana. Tak ada abdiah sifat kehambaan kita tak ada masa tu Sebab tu sebelum daripada kita semaya kita kena cokeh buih habis lah, sepak buih habis. Dia bodoh ingat pakak ko pakak kita ataupun ibu bapa kita kebanggaan yang dimiliki oleh kita sendiri dari segi harta ke pangkat ke kemasyhurkan ataupun ibu bapa kita tak apalah kita tidak siapa-siapa tapi ayah kita siapa dia tu okey misalnya jangan duk ingat bila nak semaya kita ni adalah abdullah hamba Allah Taala itu saja jadi sebab itulah maknanya orang yang ada pakak ada harta tu dia jadi payah sikit sebab itulah lebih baik kita ni tak ada pakak tak ada harta tak ada kemegahan jadi itu lebih mudah
Tapi bukan bermakna orang ada pangkat ada kanan dia tak boleh hadirkan perasaan ibtihal itu boleh, tapi dia agak lebih susah. Jadi dengan sebab kita nak memudahkan kita ni berasa kita ni hamba, ialah dengan tidak memiliki kelebihan itu. Tapi hati kita tak nak sabarlah bila kita ada peluang kita ambil kesempatan. Tapi akhirnya itu menyusahkan kita lah. Kemasyhuran sonok siapa-siapa dia pun nak sahur, sedaplah ustaz sahur ni. Tapi itu sebenarnya musuh nombor satu kepada ikhlas kita Itu yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Mana musuh yang paling nombor satu kepada ikhlas asyuhrah, glamour, popular. Yang akhirnya ustaz zaman sekarang akan jadi lebih popular daripada artis. Jadi itu yang kita kena berhati-hati. Tu kita duk bersiasat moga anak murid kita Tidak salah jadi glamour, jadi popular Ulama-ulama kita pun maknanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi semua tu popular lah Tapi bukan mereka nak kepada popular. Hal itu berlaku dengan sendiri. Jadi macam Hana ni tentu dah lah Hana pergi mengajar antum semua pun bila kita terlibat dalam bidang taklim bidang kita pergi mengajar tentu dah orang kenal kita Tapi jangan kita tu rasa nak ingin kepada kemasyhuran. Itu akan menyusahkan kita. Sebab apa? Sebab apa jadi susah nak ikhlas? Bukan tak boleh ikhlas. Tapi itu akan jadi sukar bagi kita. Jadi lebih baik kita pilih jalan yang lebih mudah. Sebab apa payah nak ikhlas? Sebab bila kita dah jadi popular, jadi glamour, apa saja yang kita nak buat, kita sentiasa berfikir pandangan orang ataupun penilaian daripada orang. Nak pakai ya. Oh, lama kau orang kata pakai jubah tular ke ni. Oh, jubah kita mari mikirlah gitu. Kayak orang kata gitu kau orang ni. Kadang-kadang orang kata kita ni tak duduk pakai kereta boleh lagi pakai musik siapa ni boleh lagi tapi bosalah saya kita tak pakai dah kereta ni. Jadi akhirnya kadang-kadang kerana desakan jadi kita nak meridha nas, kita melupakan ridha Allah Jadi tidak salah tindakan kita nak pakai ya comel berjenama branding kau bergapo kereta pun tapi kosak Jadi kalau dalam kitab Minhajul Binun, bagaimana tentang kita mengambil harta-harta yang halal daripada sumber yang halal pada peringkat, pada tahap untuk bertamattu', untuk bertalazzuz, itu pun sudah tidak molek dah. Karena dia akan menyusahkan kita daripada masyar. Tapi kalau untuk bertakabur, iftikar, maka itu adalah haram. Maka orang jahil memang dia tak tahu perbezaan ini. Dia melihat perkara yang zahir itu makna serupanya. Ustaz tu pakai tapi dia tak, orang belajar makna dia tahulah. Tapi dalam begitu pun makna kita ni terlalai. Kita belajar sehingga mana syukurnya kita ni khabar Maka kita kena ada satu metod, satu cara, satu kaedah macam mana untuk nak kita ni sentiasa di atas orang panggil ala tanabuh. Orang panggil di atas. Orang panggil mana sifat orang panggil tanabuh makna terjaga, sentiasa terjaga. Antaranya misalnya, contohnya ana paling banyak sekarang ana baca kitab Minhajul Abidin. Maka itu adalah satu orang panggil peringatan kepada diri kita sendiri, kita yang baca dan kita lebih iktinaq berbanding dengan orang yang belajar. Jadi dengan sebab sekiranya banyak tempat duk baca kitab tu. Jadi dengan tajuk-tajuk yang berbeza, anda baca muka surat ni mana jadi kita sentiasa duk ingat, duk perangat Jadi kalau kita tak mengajar payahlah. Jadi kita menyimpan koleksi kitab yang sebegitu banyak masing-masing Adakah cukup dengan kita rasa gah dengan banyaknya kitab dalam almari kita sedang kita tak sempat kita tak sempat nak baca malaikat bila kita mengajar ni maksudnya kita akan kena murajaah walaupun di sana telah wujud tempat sumber rujukan yang sangat memudahkan kita Mr. Google, tapi akhirnya kita akan terperangkap kita kena orang panggil kena tasihkan juga maksud apatah lagi lewat daripada ceramah-ceramah kuliah-kuliah kita sendiri pernah suatu ketika dulu belum lagi pada ada internet, kita duk dengar satu rakaman mana daripada Kiai Indonesia, kita pun maklumat dalam tu kita duk jajah habis syarah Maulidi Rasul, makna kita rupa-rupanya orang panggil maklumat tu makna tak berapa kuat lah ada orang panggil lebat. Jadi sekarang makna bila kita bawa benda yang tak kuat tu ya kita terdedah lah kepada jadi kewibawaan kita sendiri jadi bila kita dengar, kalau dulu kita dengar kaset atau sekarang kita tengok dalam YouTube, kita jangan mudah ambil selalu, kita kena tasihkan dia dulu. Rujuk orang panggil mana sumber rujuk, yang tengok dulu sebab takut kita dia ambil mana tu betul dia kata hadis kon sahih tak boleh kata belakang sebab orang panggil serupa ni lah dia mau duduk kalau kita ni ikut orang sebab kita bukan ahli ilmu hadis orang kata doa kita doa
Padahalnya ni belum tentu lagi ni. Maksudnya sebab kita tidak ada kebolehan untuk buat rujuk ke ni. Tu sebab itulah makna sekurang-kurangnya kita mengaji mustalah hadis ni bukan makna kita akan jadi muhaddis. Tapi sekurang-kurangnya kita faham istilah-istilah para muhaddisin. Itu pun sudah cukup dah. Supaya kita tidak tertipu Sebab hemah kita dah kitab Mizanul Zahabi untuk kita mengetahui rawi-rawi yang kita tidak. Bukan saja orang panggil tak baca pun tidak Hak sekadar kita Tolaatul Anwar dah dedah orang panggil pom nama-nama kitab mana pom kita tidak ambil perhatian juga jadi maknanya dengan sebab itulah qadar kita terima sajalah orang tipu pun tipulah kita kena tipulah maksudnya dia mau orang panggil kata sahih kita padahal orang lain maknanya dia berani sifat jara'ah tu maknanya mana ada pada orang zaman sekarang untuk meraih kepentingan bagi diri mereka Jadi untuk jadi tidak tertipu, mana kita lah kena tahakkuk dengan ilmu kita tu. Jadi akhirnya walaupun dia terdedah kepada mana kita ada sumber dalam YouTube ke bahaya ataupun dalam mana-mana sumber internet ini masih lagi terdedah kepada orang panggil mana gurur unsur orang panggil penipu makna secara tak sengaja sebab orang tu mana dia ambil daripada mana dia pun bersandar kepada orang panggil sumber yang rapuh juga tu. Dan cukuplah dengan yang kita baca hadis Muslim baru ni cukup dah bagi seorang itu kafa bil mar'i itu makna kadiban maknanya berlawak bahawa dia orang panggil yuhaditsu bima kullu ma mana dia mana membaca hadis menceritakan tiap-tiap perkara yang dia dengar. Maksud dengar tu sebenarnya lazim daripada ilmu juga. Walaupun yang paling mana hak talazum ilmu tu dengan ilmu dengan ra'a makna tengok. Tapi sami'ah juga adalah malzum kepada mana malzum kepada ilmu. Masuk tak? Maksudnya orang panggil dengar tu maksudnya tahu. Tiap-tiap benda hak tahu tu tidak semestinya kita tu dia bukan saja masalah kewibawaan berita tu sendiri. Dia ada lagi masalah-masalah yang lain. Tidak semua benda hak kita tahu walaupun benda tu sahih betul sekalipun perlu kita kongsikan sebab manusia ni berbagai-bagai. Kemampuan mereka menerima maklumat dan orang panggil maslahah mereka, keperluan mereka dengan maklumat itu berbeza-beza. Jadi perlu kita bezakan manusia. Sebab tu orang panggil asas kepada dakwah ialah mengetahui. Orang panggil mad'u itu, audien kita tu secara mana dulu. Barulah pendekatan-pendekatan yang lain boleh digunakan. Tu. Qala musannif rahimahullah taala, dia sebut secara sarih tiada atas kepayahan dan hujahnya sebab saat inilah yang bersamaan bagi demikian makam itu bersamaan padanya sarra dan darra. Hanya oleh makom ini merujuk kepada orang sama saja sarra dengan darra itu bersamaan. Kesukaan nikmat musibah bala sama saja bagi dia. Termasuklah puji dengan keji itu sama saja bagi dia. Mana boleh kita sama puji dengan keji. Orang keji kita agak panah telinga merah muka Kalau orang puji kita terakak selalu, tak berjejak di bumi nyata selalu. Jadi lemah lah. Jadi bila tak berpijak di bumi, mudahlah orang yang nak hegetnya. Tu. Jadi tak ada daya graviti jadi itu bermakna kita ni orang yang lemah. Orang yang kuat dia tidak terkesan dengan puji dan juga keji. Kalau orang keji kita, orang kritik kita, munasabah lah. Apa munasabah? Manusia ni tempat kegelinciran. Kita ni makhluk ni bahagian kurang, bahagian lemah. Jadi kalau orang kritik tu munasabah lah. Tapi tidak kita guna marah. Apa kita marah kerana kita rasa kita ni hebat. Tu. Jadi tak sama duit dengan daun kayu mana boleh sama dia ni lah gitu sama aja. Ini maksud dia tak itulah yang Allah Taala sebut mana innal ladina amanu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Aku orang beriman juga. Yalah, mu orang beriman lagu mana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Siapa ke dak? Bermakna innamal mu'minun tu mana imanan kamilan. Itu tafsir dia. Innamal mu'minun alif la tu halil gabriyah tu. Lil kamal. Hanya sahaja orang beriman dengan iman yang sempurna disebutkan nama Allah Taala gemetar hatinya. Ni bila-bila takbir pun suka duk mengatik ni suka duk cokek dengan budak duk mengatik Jadi tak ada karennya tak berasa maknanya kuranglah iman kita tu. Jadi kalau dinisbahkan kepada janji Allah Taala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin adalah sebenar di atas kami memberi pertolongan kepada al-mu'minin juga ada alillah juga. Mukmin yang macam mana
setara mana standard iman kita tu yang berhak kita tu mendapat janji Allah Taala ni. Tu itu yang perlu kita fikiri dan kita orang panggil maknanya muhasabah diri kita ni. Tu. Jadi sama bagi mereka dan aku redha walaupun dia tu mana dia kata aku tak siap puji Allah Taala, malaikat di atas kesukaan ataupun di atas, malaikat di atas kesukaan dan seronok dan nikmat saja ni. Ada kalau sakit, kalau musibah mana aku tak siap puji sebab aku bukan ahli maqam, orang yang mana bersama. Maqam yang mana bersama padanya sarak dan darak. Tapi aku redha dengan yang demikian tu, musibah aku redha. Tu dia kata lagi tu. Tu wajib kena redha ni. Dan sabir, mana sabar aku atasnya atas maknanya darak ni. Tiada aku pohonkan Allah Taala bahawa dihilangkan suatu daripadanya darak apabila turun dengan dia. Dengan darak sana. Adakah benar katanya dia berkecek lagu tu kena makna salah ke tak salah? Atau mau bertadik atau berkecek lagu tu dia panggil mau bertadik lagi mulhid. Mulhid ni makna engkau lawan tu orang etis itu mana mulhidin. Tu maknanya siapa peringkat mulhid, adakah lagu tu mulhid, adakah lagu tu mubtadi'? Maka dijawabnya pada 28 hari bulan 9 ialah esok hari, ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Baca agak ni sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ali wa nazil. Mana yang tinggi, sanak yang tinggi, wa nazil makna sanak yang rendah. Iktibar macam mana ni? Sanak ni tinggi, sanak ni rendah. Ai minas sanadi, yakni daripada sanak. Jadi ini sifat kepada sanak. Bukan mata ni. Jadi tidak ni sebagai mata ni tinggi, mana rendah tak ada. Mana ini sifat yang dia mana sifat dia bila kita sebut hadis dia dua perkara aja, sanak dengan mata. Kemudian mata ni dia ada sifat yang khusus bagi dia, sanak ada sifat yang khusus bagi dia. Dan kadang-kadang suatu sifat itu mustarak di antara mata dengan sanak, seperti mata yang sahih, sanak yang sahih. Tu. Qala Ibnu Salah wa aslul isnadi khasisatun fadilatun min khasaisi hadhil ummat, masyaallah. Tu. Berkata Ibnu Salah, asal isnad itu ialah khasisatun, kekhususan. Ialah keistimewaan, fadilatun yang lebih menjadi kelebihan min khasaisi hadhil ummah, ummatun Muhammadiyah. Sanak-sanak ni min khasaisi hadhil ummati. Hebat kita ummatun Muhammadiyah. Wa minnatum balighatun, satu minnah ni mana pemberian anugerah Allah Taala, balighatun yang sangat menyampaikan, minas sunanil muakkadati, daripada sunan perjalanan-perjalanan yang ditaakud, yang dikuatkan akan dia. Jadi ini satu keunikan, keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala menjadikan beberapa khasais kepada kita. Wa aqsamul uluwi khamsatun, bermula kisim-kisim ulu, mana tinggi ni ada 5. Yang mana tarji'u salah satu al-walu, kembali 3 yang pertama itu minha, daripada khamsah tu, minha minal khamsah tu ila uluwi masafatin, ialah kembali kepada tinggi masafah, jarak. Sini maksudnya ialah jarak rawi itulah. Mana jarak dia tu kiranya wasaid itulah. Maksudnya antara musannif dengan Nabi tu ada berapa wasaid tu. Tu. Ada berapa wasaid. Wasaid tu disebut sebagai tabaqat. Jadi satunya dia panggil uluwi masafatin wa huwa qillatul adadi, sedikit bilangan rawi. Bukan ni jangan salah faham pula sedikit. Rawi ni kita nak ramai Maksud dia ialah tabaqat itu. Wasaid tu kita nak sedikit. Tu makna tingginya. Tu. Adapun jumlah rawi dalam satu-satu orang panggil mana wasaid ataupun mana tabaqah itu ramai, kita nak jumlah yang mutawatir. Kekuatan khabar itu berada pada khawatir, bilangan yang mutawatir. Di sini maksudnya antara Nabi kepada musannif. Lepas daripada musannif tu guru pada musannif tu dipanggil awwalus sanad. Ini orang yang mengambil daripada Nabi tu makna akhirus sanad. Tu. Nak berapa orang? Tu. Misalnya Bukhari dia boleh buat sanad dia tu sulasiyah. Orang lain tak ada. Sulasiyah antara Bukhari dengan Nabi tu ada 3 tabaqat.
Muslim rubaiyat. Dan paling banyak ialah tusaiyat, tak ada lebih pada tu. Sebab kita tahu bahasanya era penulisan dia sakat tu je, para musannifin al-hadis. Para penulis-penulis hadis itu. Jadi situlah. Dia lepas pada tu maknanya dah orang panggil dah hadis-hadis itu dah berada dalam dawawin belaka tu, maknanya orang selepas daripada tu duk ambil dalam dewan-dewan hadis itulah. Tu. Dan orang lain hok buat kitab-kitab hadis pun duk ambil daripada tu lah. Tu. Jadi sedikit wal akhirani ila ulwi sifatin fi rawi au syakhih. Jadi dua yang akhir yang diiktibarkan tinggi sana dan rendah sana ialah tinggi sifat pada rawi dan tinggi sifat pada syekhnya. Makna kualiti lah, kualiti rawi tu. Hok sani kira jarak. Jarak ni. Hok paling dekat kepada Nabi, tu hok paling tingginya. Paling sedikit orang panggil bilangan daripada musannif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5. Jadi 3-nya kembali kepada masafat ulumi masafatin dan 2 lagi tu ialah sifat rawi tu. Sifat yang menjadi kesok. So kita sekarang ialah makna tinggi seseorang tu ialah kualiti diri dia tu. Tu kemahiran dia, kebolehan dia. Wa asyara ila al-awwali dan menunjuk oleh musannif rahimahullah taala kepada yang pertama minha daripadanya daripada khamsah biqaulihi dengan katanya kata musannif afdaluhu dani minan nabi idza yaji bisanadin qawi wa minhuma lisittatil qutbinumi wa minhuma ila imami yantami. Tu kita bakal cabut selalu dengan syarah afdaluhu ay afdalul ali al mutlaq. Maksudnya afdal hok paling afdal daripada ali ni. Mana al ali mutlaq. Mutlaq tu dengan tidak kira al ulwi masafatin ko ulwi sifati rawi ko. Wa huwa adani yang dekat ay al qaribu. Mana yang dekat minan nabi. Hok dekat dengan nabi. Hok dekat dengan nabi maksudnya wasaid dia adalah paling sedikit. Tu. Sallallahu alaihi wasallam bi'adadi qalilin dengan bilangan yang sedikit. Bilangan itu perlu dibezakan dengan maksud jumlah rawi dalam satu-satu tabaqat itu. Takut tu kan hak tu. Hak tu memang nak ramah lah. Pemberita ni nak ramah yang melihat kejadian, yang mengambil suatu berita tu. Tapi maksud bi'adadi qalilin maksudnya tangga-tangga tu makna tabaqat dia tu. Bin nisbati ila sanadin akhara dengan nisbahkan kepada sanad yang lain dibandingkan dengan sanad hak lain. Sanad A ini bilangan rawinya maknanya tabaqat dia lebih sedikit, wasaid dia lebih sedikit daripada sanad B. Maka dia tu lebih tinggi. Sebab tinggi rendah ni ialah nisbah dia panggil. Sifat nisbah. Dia kalau satu benda tu sosok dia aja boleh nak panggil tinggi. Kita kata mata, iyalah matahari tu satu. Jadi panggil tinggi tu kerana banding dengan makhluk yang lain. Disebutkan orang panggil itu makna nisbah. Kanan, kiri semua tu nisbah belaka. Yaridu bidzalikal hadis yang datang dengan hadis itu. Demikian itu hiduman hadis itu dia ada beberapa sanad, jadi ada sanad yang tinggi, ada sanad yang rendah. Tu. Mana hok molek sanad tinggi nak? Molek sanad tinggilah. Hok tinggi tu lagu mana? Hok sedikit tu tinggi, bukan hok banyak dah. Tu. Kalau kita kira tu gak hok tinggi, gak hok banyak tu lah Banyak lapis tidak. Hok banyak lapis tu rendah. Kalau bangun ni yalah banyak lapis tu tinggi. Hok kurang lapis tu dia panggil tabaqat. Bi ainihi dengan dirinya zalikal hadis. Diri hadis tu betul-betul. Hadis tu betul, lafaz hadis yang betul-betul. Itu juga Tapi dengan ada 2 sanad. Satunya ali, satunya berbanding dengan ali sanad itu rendah. Bi adadi katsirin dengan bilangan yang banyak. Mana hak ni lebih rendah. Au bin nisbati lisairil asanin, atau kalau ada 2 sanad ataupun dibandingkan dengan sekalian hok baki lagi daripada sanad-sanad ada 5 sanad. Jadi ini al-ali, ini yang tinggi. Tu. Lakin ke mana pun dia kena pergi ke selatan tanah air di jauh. Lakin lah tu. Lakin innama yakunu kadzalika, yalah betul lah. Tetapi hanya saja adalah kadzalika yani al-ali. Masa makna ni ialah dengan daning ni. Itu idza yaji mana yaji'u. Idza yaji al-ali tu apabila datang al-ali tu bisanadin qawiyin, dengan sanad yang kuat. Ialah dari segi masafah diiktibarkan tinggi tapi dia kena gabung pula dengan sanad tu kuat. Sanad kuat tu makna rawi-rawi yang kuat lah. Kalau orang panggil wasaid saja, makna bilangan saja yang kurang, makna tinggi dari segi masafah. Tapi rawi-rawinya lembek-lembek belaka, pandai-pandai.
Jadi tak kuat jugalah. Itu idza yaji bisa nadin qawiyin. Tu. Wa mafhumuhu, bagaimana mafhumnya, maknanya, maksudnya macam mana? Wa mafhum syarat ni. Idza mana wa mafhumuhu wa mafhumu idza lah boleh kata juga. Atau wa mafhumu syarti, syarat. Sebab idza ni harfu syarat. Mafhum syarat ke dia? Tu dalam usul fiqh pun ada dipanggil mafhum syarat ni. Mafhum syaratnya ke apa? Annahu idza qaruba, bahawasanya sana al-ali sana apabila dia dekat, ma'adha fi sana, apabila hadis ni idza qaruba dia tu dekat. Dekat tu qillatul adad. Ma'adha fi sana tapi lemah sanad dia ala yunzaru, tidak dipandai juga ila hadzal ulwi, kepada tinggi ni. Tinggi ni tak terbakar kawan juga tubuh besar tu kalau kita mana. Tapi orang panggil ni bila pandai kapan lembek, tak boleh nak buat Walaupun dia panggil tinggi dari segi masafahnya, tapi sanad dia lemah. Tu maka la yunzaru, tidak dipandang. Tidak dipandai kan, mana tidak diterima lah. Ila hadzal, tinggi ni tidak ada nilai. Tak ada nilai dia. Tu. Li'annal qurba ma'a dha'fi sanadati la i'tibar la rabbih. Kerana dekat serta dengan sanad tidak ada iktibar dengannya dengan al-qurb. Wa asyara litani, isyarah oleh musannif kita dengan yang kedua biqaulihi, dengan katanya musannif supaya saat ini juga kita sambung esok hari ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kerana kita ada satu lagi acara ni.